Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. So hari ini kita buat sedikit perbincangan berkaitan dengan penyelesaian soalan dalam chapter 3. Okay, so soalan yang dipilih daripada self learning, question number 2. Question is, from figure calculate the center of gravity for the system assuming the object is in equilibrium by using moment of force and resultant moment of force. Okay. Kalau kita baca daripada soalan ini, apa yang diminta pada soalan adalah mendapatkan center of gravity. Maksudnya di mana kedudukan center pada beam ini yang memberi keseimbangan. Mungkin kita anggap, katalah kita buat tanggapan centernya kita anggap di sini. Dan kita mengambil pendekatan bahawa kita menjangkakan pengukuran kita ambil daripada arah sini sebagai rujukan. Nanti. Okey, ini tanggapan. So jaraknya adalah X meter dan akan ada satu daya yang bertindak ke atas. Maksudnya F yang memberi kepada daya yang bertindak ke bawah dan juga daya 75 Newton yang memberi sudut yang diberi pada sudut 30 darjah. Okey, untuk menyelesaikan ataupun untuk mendapatkan center of gravity dalam soalan ini dia minta kaedah yang pertama menggunakan moment of force dan satu lagi menggunakan resultant moment of force. Walaupun resultant moment of force ni kita dah dalam silibus, kalau tak silap saya silibus baru kita tak pakai lagi. Apapun saya tunjuk kedua-dua penyelesaian ni sebab soalan yang telah saya berikan awal sebagai kerja tambahan kepada awak menggunakan teknik resultant moment of force. Okey. So macam mana kita nak buat penyelesaian? Kedua-dua ini adalah untuk mendapatkan jarak X, M untuk kaedah moment of force dan juga kaedah resultant moment of force. Okey. Apabila awak berjumpa soalan-soalan seperti ini, apa yang perlu dibuat adalah pastikan semua daya mesti berserenjang. Adakah daya ini berserenjang? Tidak. So daya ini tidak berserenjang. Maka kita perlu dapatkan daya pada kedudukan serenjang. Sebagai contoh, daya pada paksi F, Y. Okay. Kita dah belajar bahawa daya boleh dipecahkan pada dua, iaitu F, X dan juga F, Y. Kita dah bincang mana-mana daya pada kedudukan sudut kita boleh pecahkan pada F, Y dan juga F, X. So daya pada kedudukan 75 Newton bersudut 30 darjah. Maka kita perlu dapatkan pada kedudukan paksi Y. Perlu tak kita cari pada paksi X? Tak perlu kita cari sebab dalam penyelesaian ini kita tidak memerlukan daya pada paksi X. Semua daya pada paksi Y berserenjang dengan beam. Okey, macam mana kita nak cari? So apa yang kita buat? Kita dah ada satu daya yang bertindak pada kedudukan sudut 30 darjah. Maka kita membuat satu garisan maya. Okay, pada kedudukan FY ni kita ambil FY ni, kita bawakan FY tu ke sini. Maka apa yang dikaitkan dengan FY 30 darjah dan 75 Newton? Okay, rumus yang kita boleh gunakan sin theta adalah bersamaan FY bahagi 75. Sin theta kita berapa? 30 darjah. Dengan menggunakan persamaan algebra dan menggunakan kalkulator awak, maka 75 darabkan sin 30 darjah, maka nilai yang kita dapat adalah 37.5 Newton. Ingat daya yang bertindak ke bawah ini adalah bernilai 37.5 Newton. Kita pindahkan anak panah yang kita buat serai maya tadi ke sini, maka daya yang bertindak ke bawah ini adalah bernilai 37.5 Newton. Okey. Kita dah selesai satu perkara dan kita telah bincangkan bahawa untuk mendapatkan keseimbangan bagi suatu objek, daya yang bertindak ke atas mesti bersamaan dengan daya yang bertindak ke bawah. Dalam soalan kita cuma diberikan nilai 30 Newton dan 37.5 Newton. Apa yang kita perlu buat adalah dengan mencari nilai F ataupun daya yang bertindak ke atas untuk memberi keseimbangan. Dan daya ni kalau kita ukur macam saya kata tadi, saya ambil satu tanggapan pengukuran, kita ukur daripada point A. Awak boleh pilih sama ada awak nak ukur daripada point A daripada ke kiri ke kanan
ataupun kanan ke kiri. Tapi bila awak pakai kanan ke kiri sebagai contoh point B, maka jarak ukuran ialah dari sini ke sini, yang ini ke sini, dan yang ini ke sini. Okay, so kena clear yang tu Okay, saya clearkan saya punya screen. Okay. Dengan membuat tanggapan, F yang bertindak sebagai pengimbang diukur pada jarak X meter. Okay, daripada point of A. So maka daripada konsep yang kita belajar, jumlah daya bertindak ke atas adalah sama dengan jumlah daya yang bertindak ke bawah. Jadi ada berapa jumlah daya yang bertindak ke atas? Kita cuma ada 1. Ada berapa daya bertindak ke bawah? Kita ada 2. Okey, so jumlah daya yang akan menolak ke atas untuk memberi keseimbangan adalah 67.5 Newton. Okey, kita dah tahu kedudukan 67.5 Newton ini di mana? Maksudnya sekarang ni kita nak cari di mana pada jarak X. X tu berapa nilai dia? Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, so for find center of gravity, put 0 as center of gravity. Maksudnya saya letakkan sifar ini sebagai center of gravity. Maka kita seperti saya maklumkan tadi, okay, kita mengambil rujukan kita pada point A. Right? So semua maklumat kita ada. Sekarang kita nak faham konsep jumlah momen. Jumlah momen ikut jam, maksudnya kalau kalau kita tekan dia ikut jam adalah sama dengan jumlah momen lawan jam. Okey. Contohnya saya bawa ke sini. Okey. So macam mana? Saya ambil kosong ini sebagai center of gravity. Kita pegang kat sini. Ada satu daya kita bertindak ke atas untuk memberi keseimbangan. So apa yang berlaku bila kita pegang sini, sini akan tekan di sini kan? Yang ini pun akan tertekan turun ke bawah betul. Kita pegang kat sini. Kalau kita tolak, yang ini pun akan tolak naik ke atas betul. Okey. So, untuk memudahkan kefahaman awak. Okey, untuk memudahkan kefahaman awak. Awak nampak saya buat garisan ni? Okey. Ini adalah jumlah momen lawan jam. Sebelah sini adalah jumlah momen ikut jam. Okey. Ini tempat kita pegang center of gravity dia. So, untuk dapat momen adalah daya kali jarak. Daya daripada kita ukur dari sini sini ke sini. Daya kali jarak. Kan, jarak kita berapa? Kita nak cari jarak X, betul tak? 3 ni sampai mana? 3 bukan sampai F. So, kita ada satu jarak X meter. Ni X meter. Bersamaan 37, kita ada berapa daya bertindak ikut jam? Ada satu saja. Kita nak dapatkan jarak ini. Macam mana nak dapatkan jarak ini? Kita ada 3 meter dan kita ada M. Ada X. X meter betul tak? Mana dapat X meter ni? Sini ke sini kan? Jarak ukurannya. Okey. So 37.5 darabkan 3 tolak X. Maka kita dapat jarak kedudukan sini ke sini. Maka kita buat pecahan lah. Ni persamaan algebra lah. So 330X persamaan 112.5 tolak 375. Maka 67.5X adalah persamaan dengan 112.5. Maka X-nya adalah pada kedudukan 1.67. 1.67 mana? Kita mengambil kedudukan A ni. Kan? Maksudnya jarak sini ke sini adalah bernilai 1.67. Okey, apa kata kalau awak ambil sini B sebagai rujukan? So jarak ni kita ukur di sini, jarak ini kita ukur di sini, jarak ini kita ukur di sini. Kalau konsep yang betul, awak akan dapat juga nilai X. X ini adalah nilai awak tolak di sini. Maka awak akan dapat 1.67. Tetap dapat jawapan yang sama. Okey, kita sambung pada soalan yang kedua. Soalan kedua untuk kita dapatkan center of gravity menggunakan konsep resultant moment of force. Okey, so macam mana kita nak selesai? Yang pertama sekali, konsep yang awak perlu tahu bila kita nak selesaikan menggunakan kaedah resultant moment of force. Okey, iaitu
menggunakan resultant moment of force untuk mendapatkan center of gravity. So membuat pilihan untuk moment ikut jam atau moment lawan jam. Apa maksudnya mengikut pilihan? Sama ada kita nak guna, kita nak ambil satu rujukan kita di sini, kita pegang di sini, maksudnya kita nak dia ikut jam ataupun kita nak dia lawan jam. Contohnya kita pegang sini ikut jam ataupun kita pegang di hujung ni. Okay, saya clearkan dulu untuk elak buat keliru. Ataupun saya pegang di sini. Okay, jadi bila pegang sini kita tekan sini dia akan jadi berpusing ke sini lah. Kan kalau kita pegang ni, saya pegang sini kita point B kat sini. Jadi kita pegang ikut point sebelah sini. Jadi ini saya pegang sebelah sini, maka dia akan berpusing ke sini kan. Okay. So apa yang saya buat di sini, saya untuk kes saya memilih bahagian yang yang pertama sekali iaitu memilih titik moment sebelah kiri. Jadi saya pegang ukuran saya berpegang di sini, saya beranggapan bahawa inilah tempat saya nak pegang. Maka bila saya pegang di sini, momennya semuanya akan ikut jam. Kan? Bila kita tekan kat atas ni kan, kita tekan sini, semuanya akan mengikut jam. Okay, maka macam saya kata tadi, menjadikan arah momen ikut jam. Okay. Alright. So apa yang berlaku di sini sekarang, macam tadi, semua daya mesti dalam berkedudukan serenjang dengan beam. So daya yang ini pun kita kena tukar. Maka kita dah tukar tadi pada penyelesaian dalam bahagian A, iaitu mendapat 37.5. Ingat konsep moment. Moment adalah bersamaan daya dihadapkan dengan jarak. So saya ambil kedudukan saya di sini. Okay. So apa yang saya sebut sebagai left hand side, maksudnya arah sebelah kiri. Dan bila saya pegang di sini, bila saya pegang, katalah saya pegang, saya tekan ni, saya pegang maka bila saya tekan, sini akan tertekan sini atau beam ni. Beam ini akan tertekan sini. Bila ditekan sebelah ni, dia akan sekali lagi akan ikut jam. Sini pun dia akan ikut jam. Okay. So macam mana kita nak selesaikan? Formula yang dipakai adalah jumlah momen bahagikan dengan jumlah daya. Ingat, jumlah momen ataupun momen adalah persamaan daya kalikan dengan jarak. Saya ulang. So daya 30 Newton, jarak kita berapa? Kosong. Kalau tengok ni, jarak kita kosong kan? Okay, jarak dia kosong. Maka kita dapat, dan juga kita ada lagi daya seterusnya yang ikut jam. Daya yang ikut jam, kita ada satu daya ikut jam. Satu lagi 37.5. Maka 37.5 darabkan dengan 3, jaraknya 3. Mana dapat 3? So kita ukur dari sini ke sini adalah sebanyak 3 meter. Maka kita bahagikan dengan jumlah daya 30 Newton campur dengan 37.5 Newton, maka kita dapat 1125.5 bahagikan dengan 7.5. Maka jarak yang kita dapat daripada kedudukan sebelah kiri adalah sebanyak 1.67 meter. Kalau awak ambil sebelah B ni, saya ambil sebelah A. Maksudnya center of gravity je, katalah sini kan. Kalau saya ukur daripada A ke sini, maka jaraknya akan jadi 1.67. Kalau awak ambil point B ni, maka kita akan ukur daripada sini, betul? Dan awak akan dapati jaraknya, kalau kita kata panjang ni keseluruhan adalah 4 meter. Maka jarak ini adalah 4 meter, 4 tolak 1.67. Maka awak dapat jarak ni. Dia mesti dapat jawapan yang sama. Okey. Maksudnya jarak sini 1.67. Kita tahu bahawa jarak keseluruhan adalah 4 meter. Maka jarak ini adalah 4 meter tolak dengan 1.67 meter. Maka kita dapat jarak X ni. Okey. Alright, kita pergi pada question 4. Question, figure below shown a loaded beam. Find direction force F and value of X. So value of X, kita nak dapatkan F dan juga kita nak dapatkan arah ataupun arah dari kita nak dapatkan reaction force. Okay, dengan diberi
nilai G. Tengok dia bagi nilai G 10 meter per saat. So dia minta kita dapatkan sekali tadi yang saya kata reaction force iaitu daya tindak balas. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita mesti dapat F, X dan juga daya tindak balas ataupun reaction force. Dengan diberi nilai G 10 meter per saat. Ingat, sekali lagi dalam penyelesaian ini semua daya mesti berserenjang. Apa yang kita perlu buat? Yang ini daya diberi dalam nilai sudut, kita mesti dapatkan dalam keadaan serenjang. Yang ini diberi dalam nilai berat, kita kena tukar kepada W. Maksudnya semua ini kita kena tukar dalam unit daya. Yang ini pun mesti dapatkan dalam keadaan sudut ataupun berserenjang. Semua yang bersudut kita mesti tukar. Okey, macam mana kita nak selesai? Okey, bila jumpa soalan yang macam ni, apa yang saya katakan tadi, mesti semua daya berserenjang. So contohnya FY. Ni FY1. Ni FY2. Okey, yang ini saya kata mesti kita tukar kepada satu nilai dalam unit Newton. Okey, satu persatu kita cuba selesaikan dahulu. Okey, yang ini selesaikan yang ini. Okey. So macam mana kita nak dapatkan Fy? Maka kita ada daya 20 Newton, sudut 30 darjah. Saya pindahkan Fy ni secara mirrornya ataupun kita ubah kedudukan dia. Maka kita dapat daripada persamaan ini sin 30 darjah persamaan Fy bahagikan 20. Maka Fy adalah bersamaan dengan 10 Newton. Yang kedua, okey. So Fy, macam mana kita dapat dengan daya 10 Newton pada kedudukan 45 darjah. Saya bawa yang ini ke sini. Okey, secara maya. Maka persamaan yang kita boleh gunakan adalah sin 45 darjah bersama Fy bagi dengan 10. Fy bersama 10 darabkan sin 45 darjah, maka F bersamaan dengan 7.07 Newton. Okey. So semua daya-daya kita sekarang ni dalam keadaan berserenjang, tinggal berat lagi. Maka kita tahu bahawa formula untuk dapatkan dalam bentuk Newton adalah F equal to MA ataupun F equal to mg. G telah diberi bersamaan 10 meter per saat kuasa 2. Maka M kita adalah 0.5 kg darabkan dengan 10, maka kita dapat 5 Newton. Sekarang kita dah pindahkan daya kita daripada kedudukan ini. Sekejap saya clearkan ini. Okey, daripada bentuk seperti ini. Okey, kita dah ubah kepada bentuk yang seperti ini. Kita ada 10 Newton, kita ada 5 Newton, 7.07 Newton, kita ada 5M, XM dan 3M. Dan ada satu daya yang bertindak ke atas sebagai keseimbangan. Okey. Saya clearkan dulu. Okey. Dan bila kita nak menyelesaikan soalan ini, apa yang kita dapat adalah okey, apa yang kita dapat di sini adalah untuk mendapatkan daya tindak balas. Kita tahu bahawa jumlah yang daya bertindak ke bawah adalah sama dengan jumlah daya yang bertindak ke atas untuk memberi keseimbangan. Okey, kita tengok penyelesaian untuk dapatkan jumlah F ini. Kita tahu bahawa konsep pertama, jumlah daya bertindak ke atas adalah sama dengan jumlah daya bertindak ke bawah. Kita dah belajar awal kan, keseimbangan daya. Maka ada berapa jumlah daya yang bertindak ke atas sekarang? 1. Maka ada F saja, kita letak di sebelah kiri. Bersamaan. Ada lagi tak daya yang bertindak ke atas? 1 saja. Ada berapa daya yang bertindak ke bawah? 1, 2, 3. Maka sama dengan 10 tambah 5 tambah 7.07. Maka kita dapat 22.07. Maka ini jumlah daya yang bertindak ke atas adalah sama dengan jumlah daya yang bertindak ke bawah. Maka jumlah daya bertindak ke bawah sekarang adalah 22.07. Maka sama dengan jumlah daya yang bertindak ke atas. Maka F kita adalah bersamaan 22.07. Okey. Ni kenapa saya tulis kosong ni? Ni tak perlulah. Sebenarnya bernilai 22.07 Newton. Sini. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Konsep yang kedua kita faham. Kita dah selesai untuk mendapatkan jumlah daya. Daya kita tadi, F kita ni adalah bernilai
22.07. Sekarang kita nak menyelesaikan menggunakan kaedah moment untuk kita dapatkan nilai X ini. Okey, macam mana kita nak buat? Ingat nampak saya nak mudahkan awak, saya buat satu garisan macam ni. Ini untuk mudahkan awak faham. Moment ni kita pegang kat sini. Kat center O ni, kita pegang sini. Bila kita pegang sini, apa jadi? Ingat buat satu imaginasi pada awak bila kita pegang kat sini, yang mana yang akan mengikut jam, yang mana daya yang akan melawan jam. Okey, bila saya pegang sini, saya pegang dengan kuat, saya matikan dekat sini sebagai pasak dia. Maka saya tekan sini, bila saya bagi daya sini, daya ni akan ikut jam ke lawan jam? Yes, lawan jam. Saya tekan, ada lagi tak daya? Tak ada dah. Kalau sebelah sini, tak ada dah. Ada satu ni je. Sebelah sini. Okey. Bila saya tekan sini, sini akan berpusing ke sini, betul? 5 Newton ini. Ada lagi daya? Ada lagi 7 Newton akan berpusing ke sini, betul? Maka jumlah daya lawan jam bersamaan dengan jumlah daya ikut jam. Salah ni. Okey. Sini ke sini. Jam. Okey. Macam mana kita nak selesai? Saya clearkan dulu. Okey, yang ni saya betulkan. Yang ni saya padam. Yang ni dia sepatutnya macam tu. Okey. So, jumlah daya yang lawan jam adalah 10. Apa formula bagi daya moment? Moment adalah daya kalikan dengan jarak. So kita ambil ini kita punya ukuran center of gravity. Kita ukur sini ke sini. Maka untuk dapatkan jarak ini adalah apa? Macam mana nak dapat jarak ini? Adalah bersamaan dengan 5. Kita tolakkan dengan X, maka kita dapatlah jaraknya, betul tak? Fikir sikit. Kan? 5. Kita ada jaraknya 5. Kita tolakkan dengan X ni, maka kita dapat jarak ni. Jadi 5 tolak X, dapatlah jarak ini. Okey, 10 darabkan 5 tolak X. Yang kedua, 5 Newton kalikan dengan X. Kenapa? Sebab ni jarak dia. Dan kita ada daya seterusnya. Daya kali jarak. Jarak kita berapa? 3M kali 3 meter darabkan dengan X. Tambahkan dengan X meter. Maka kita dapat dia punya D ataupun jaraknya. Maka kita pecahkan 50 tolak 10X bersamaan 5X tambah 7.07X tambah 21.21 dengan menggunakan persamaan algebra. 22.07X bersamaan 28.79. X bersamaan 28.79 bahagikan dengan 22.07, maka kita dapat 1.30 meter. Ni dapat X ni adalah bersamaan dengan 1.30 meter. Okey. Right. Kemudian inilah jawapannya. Okey. So kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya, calculate the magnitude and direction of the resultant force. Given answer the correct 3 decimal place. Alright. So ini adalah salah satu contoh lagi. Okey. So macam mana kita nak selesaikan? Kita ada 10 kN daya bertindak masuk ke dalam, kita ada 8 kN daya bertindak keluar dan 15 kN daya bertindak keluar. Kita membuat tanggapan bahawa daya yang masuk adalah bersamaan daya yang Kita membuat tanggapan daya yang masuk sebagai negatif, daya yang keluar sebagai positif. Yang kita belajar sebelum ni. Okey, apa yang kita buat adalah yang pertama sekali sebelum tu saya nak ingatkan kepada awak bahawa ukuran sudut kita ukur daripada paksi ufuk ni. Sini ke sini, yang ini ke sini dan yang ini ke sini. Okey, sudut-sudut yang diberi ni adalah sebagai panduan kepada awak. Bukan awak boleh ambil terus nilai sudut ini dan masukkan ke dalam pengiraan awak. So kalau kita ukur sudut, ini adalah 40 darjah untuk 10 kN. Ini adalah sudut 115 darjah untuk 8 kN. Dan ini ada sudut 330 darjah untuk 15 kN. Dan yang seterusnya tadi saya katakan membuat tanggapan bahawa semua daya yang keluar dari center sebagai positif. Maksudnya yang mana keluar daripada center ni adalah sebagai positif. Dan daya yang masuk sebagai negatif. Ini tanggapan kita. Kita dah bincangkan dalam perbincangan sebelum ni.
Okey, apa yang perlu awak buat adalah dengan membina jadual. Ingat. Okey, saya clearkan dulu yang skrin ni. Kan kita belajar setiap daya, contoh ini, daya ini akan ada satu paksi Y dan satu paksi X. Sini pun akan ada satu paksi Y, sini akan ada satu paksi X. Sini akan ada satu paksi Y, sini akan ada satu paksi X. Okey. Nak kira satu persatu di sini adalah paling mudah dengan membuat jadual. So tolong buat jadual. So ini adalah jadual dia. So awak buat jadual seperti ini. Okey, so kita buat jadual seperti ini. Di mana kita ada jumlah daya, kita ada sudut daya, kita ada sudut pada paksi X dan sudut pada paksi Y. Ingat lagi formula ni macam mana kita dapat F cos theta? Sila rujuk pada nota yang sebelum ni. Okey, penyelesaian yang pertama. Okey, penyelesaian yang sama. Macam mana saya dapat negatif 10 kN? Kerana masuk ke center. Jadi dia masuk ke center. So negatif 10 kN, berapa sudutnya? 40. So Fx bersamaan negatif. Jangan lupa negatif. Awak tak masuk negatif, salah jawapan awak. Negatif 10K cos 40, maka awak 40 darjah, maka awak dapat negatif 7.66 daratkan 10 kuasa 3 Newton. Selesai satu. Fy 10 kN negatif, jangan lupa sin 40 darjah bersama dengan negatif 6.43 daratkan 10 kuasa 3 Newton. Okey, yang kedua 8 kN. Mana saya dapat 8 kN? Ini 8 kN. Saya clearkanlah. Okey, saya dapat 8 kN ni. Sudut saya daripada ufuk adalah 115 darjah. Maka saya dapat sudutnya 115 darjah. Fx 8K cos 115 darjah. Maka saya dapat negatif 3.38 daratkan 10 kuasa 3. Pada paksi Y, maka saya dapat 7.25 daratkan 10 kuasa 3. Dan seterusnya saya dapatkan untuk 15 kilo Newton. Okey, saya ukur daya pada ufuk 330 darjah. Maka nilai sudutnya adalah 330 darjah. So Fx bersamaan 15K cos 330 darjah bersamaan 12.99 darat 10 kuasa 3. So Fy bersamaan 15K sin 30 darjah bersamaan negatif 7.5 darat 10 kuasa negatif 3. Okey, apa yang kita kena buat seterusnya? Macam latihan yang saya bagi pada awak. Kita nak dapatkan total Fx. Okey, kita nak dapatkan total Fx adalah dengan negatif 7.66 darat 10 kuasa negatif 3 tambah negatif 3.38 darat 10 kuasa 3 tambah 12.99 darat 10 kuasa 3. Maka saya dapat 1.95 daratkan dengan 10 kuasa 3. Begitu juga dengan paksi Y, negatif 6.43 dan tambah 7.25 darat 10 kuasa 3 tambah tolak 7.5 darat 10 kuasa 3. Maka saya dapat Fy negatif 6.68 darat 10 kuasa 3. Maka kita nak dapatkan resultant force. So kita ada pada paksi X nilainya 1.95, pada paksi Y negatif 6.68 kilo Newton. Maka dengan menggunakan teorem Pythagoras, maka kita dapat Fr ini bernilai 6.95 kilo Newton. Dan sudutnya kita ada formula tangent theta bersamaan Fy bagi Fx. Maka Fy kita berapa? Negatif 6.68. X kita berapa? 1.95. Maka kita dapat sudut kita adalah bersamaan di sini ya. Negatif 73.74 ataupun kalau kita cari nilainya ataupun kita dapat nilai kedudukan yang positif adalah pada sudut suhu pada 28.627 darjah ni Ni kita dapat kat sini adalah samaan dengan 73.73 darjah. Tapi sudut kita ukur yang positif daripada sini ke sini iaitu 286.27 darjah. Okey, selesai.
Itu sahaja untuk contoh-contoh yang saya boleh kongsikan kepada awak. So semoga awak faham dengan latihan-latihan yang saya beri dan boleh selesaikan. Dan faham di antara konsep keseimbangan daya, jumlah daya bertindak ke atas sama dengan jumlah daya bertindak ke bawah. Dan juga kita tahu momen ikut jam adalah sama dengan momen lawan jam. So itu sahaja. Terima kasih.